Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan khususnya kepada Puan Rosnawati selaku pensyarah morfologi bagi BMMB 3203. Baiklah, hari ini saya Muhammad Najib bin Abdul Aziz ingin membentangkan tentang blog yang telah saya buat, iaitu morfologi BMMB 3203 tugasan 2, iaitu bertajuk isu kesalahan kata berdasarkan pembentukan perkataan baharu. Baiklah, sebelum kita pergi ke topik seterusnya, izinkan saya memperkenalkan diri dahulu tentang biodata diri saya. Baiklah, nama diberi Muhammad Najib bin Abdul Aziz, berumur 20 tahun dan merupakan pelajar IPJM Kampus Bahasa Melayu dan merupakan ambilan Jun 2023-2027, dan saya juga berasal daripada Kuala Selangor, Selangor, dan kursus yang ditawarkan ialah morfologi, iaitu pensyarah Puan Rosnawati. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada topik yang ditujukan atau yang utama sekali lah, iaitu pengenalan, iaitu bahasa Melayu merupakan bahasa yang berkembang dalam seantero Nusantara sekaligus mencerminkan kepelbagaian bahasa dan budaya yang merangkumi bangsa dan budaya suatu kaum atau agama. Bahasa Melayu dipengaruhi bahasa Sanskrit buat kali pertama kerana perhubungan dengan Hindu-Buddha. Kemasukan bahasa Arab dan bahasa Inggeris juga turut mempengaruhi bahasa Melayu secara berturut-turut. Pengaruh bahasa-bahasa ini menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa yang unik, fleksibel dan mempunyai budaya yang melibatkan interaksi antarabangsa menurut Fong 2015. Isu kesalahan kata sudah tidak asing lagi bagi seorang pelajar bagi bidang bahasa Melayu. Banyak isu yang menjadi persoalan dalam kalangan pengguna bahasa Melayu serta tokoh-tokoh turut juga mengalami situasi yang sama pada masa kini. Perkara ini sewajarnya ditangani bagi memelihara bahasa Melayu dan memartabatkannya. Terdapat pelbagai isu kesalahan morfologi yang dapat dikesan dalam media cetak dan media elektronik. Baiklah, seterusnya saya akan pergi kepada imbuhan bahasa asing. Okey, apakah imbuhan bahasa asing? Asma Haji Omar 1993 berpendapat bahawa kata pinjaman merupakan kata yang dipinjam dari satu bahasa dan diterapkan dalam satu bahasa lain. Pinjaman kata asing ialah proses meminjam kata atau istilah daripada satu bahasa ke satu bahasa untuk kepentingan tertentu. Peminjaman bahasa berlaku apabila suatu bahasa bertembung dengan bahasa lain. Pinjaman bahasa Melayu berlaku dari pinjaman bahasa Sanskrit, bahasa Parsi, Tamil, Cina, Portugis, Belanda dan bahasa Inggeris. Kata pinjaman asing yang ditawarkan oleh Jawatankuasa Istilah Dewan Bahasa dan Pustaka sahaja boleh digunakan oleh pengguna bahasa dan tidak boleh sewenang-wenangnya mengambil apa jua bahasa asing ke dalam bahasa Melayu. Di sini saya turut serta dengan contoh-contoh gambar tentang bahasa Sanskrit, bahasa Arab Parsi dan bahasa Yunani, Latin, Inggeris. Di sini kita boleh lihat contoh-contoh tulisan bahasa Sanskrit yang berkelihatan seperti tulisan Tamil, bahasa Arab Parsi yang mempunyai tulisan Arab atau tulisan Rumi, dan bahasa Yunani, Latin, Inggeris yang seakan-akan bentuk abjad yang kita guna sekarang. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada imbuhan Sanskrit. Okey, imbuhan Sanskrit ini terdapat imbuhan bahasa Melayu yang berasal daripada bahasa Sanskrit ini. Pengaruh bahasa Sanskrit ini bermula dengan proses peminjaman kata serta pembentukan kata yang memberikan makna kepada kata dasar. Bahasa Sanskrit ini disebarkan oleh pedagang India, Sami atau pendeta agama Hindu serta Buddha. Imbuhan Sanskrit ini dibahagikan kepada dua, iaitu awalan dan akhiran, menurut Nik Safia Karim 2015. Seterusnya kita akan pergi kepada imbuhan Arab Parsi. Penerapan bahasa Arab melalui kedatangan Islam bersama Al-Quran memberikan sumbangan terhadap pembentukan kata bahasa Melayu dan sastra. Beberapa perkataan Arab digunakan diterima pakai bagi memperkukuhkan bentuk aslinya, sementara bahagian lain mengalami perubahan bentuk, menurut Alwi dan Azrin 2009.
Terdapat dua jenis imbuhan pinjaman yang dipinjam daripada bahasa Arab, iaitu juga awalan dan akhiran. Seterusnya ialah imbuhan Yunani, Latin dan Inggeris. Okay, faktor yang menyebabkan penggunaan bahasa Inggeris terpengaruh ialah atas dasar pihak pemerintah Inggeris. Pemerintah Inggeris pada zaman dahulu, penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi serta penggunaannya dalam pendidikan dan peranan bahasa ini di peringkat antarabangsa. Peminjaman bahasa ini menjadi satu keperluan, terutamanya dalam bidang pendidikan. Menurut Abbas, 1986, terdapat dua imbuhan Yunani, Latin, Inggeris yang dipinjam juga iaitu awalan dan juga akhiran. Di sini kita boleh lihat jadual-jadual berkenaan dengan bahasa Sanskrit, Arab Parsi, Yunani, Latin, Inggeris. Iaitu saya turut sertakan dengan contoh-contoh bahasa Sanskrit. Baiklah kita tengok bahasa Sanskrit awalan. Iaitu Maha, Tata, Pra, Swa, Tuna, Eka, Dwi, Tri dan Panca. Manakala akhiran pula Wan, Man, Wati, Nita. Yang kedua bahasa Arab Parsi yang mempunyai awalan B dan akhiran W, I, IAH atau IAH, IN, IN, AT, AT dan AH, AH. Ketiga atau yang terakhir ialah Yunani, Latin, Inggeris iaitu awalan Pro, Anti, Mono, Poly, Auto dan Supra dan akhiran ialah ISME atau ISME atau ISM, IK, SI, C, AL, AL dan IS, IS. Baiklah di sini saya turut sertakan dengan video yang telah saya buat berkenaan dengan pembentukan perkataan baharu. Di sini kita boleh tengok, mari bersama Cikgu Najib penerangan tentang imbuhan asing. Okey, jika kita tekan link ni, dia akan terus membawa kepada video ini. Baiklah, kita akan tengok. Okey, baiklah. Di sini saya sertakan dengan contoh-contoh huraian yang telah saya buat berkenaan dengan bahasa pinjaman itu. Yang pertama, bahasa Sanskrit, awalan imbuhan. Okey, yang pertama, tata, iaitu untuk menerbitkan kata nama menunjukkan sesuatu susunan atau peraturan. Contohnya, tata tambah bahasa menjadi tata bahasa. Contoh yang kedua ialah swa, untuk menerbitkan kata nama menunjukkan sendiri. Contohnya, swa tambah foto menjadi swafoto. Yang ketiga, pra, awalan produktif untuk menerbitkan kata nama menunjukkan sebelum atau syarat kepada sesuatu yang mengikutinya. Contohnya, pra tambah sekolah menjadi sekolah. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada contoh yang keempat iaitu maha, iaitu untuk menerbitkan kata nama dan kata adjektif atau menunjukkan paling atau tahap terbesar atau tertinggi. Cara mengeja, kata nama hendaklah dieja dengan rapat manakala kata adjektif hendaklah dieja dengan jarak. Contohnya, kata nama maha tambah siswa menjadi mahasiswa. Kata adjektif maha tambah tinggi menjadi maha tinggi dieja dengan jarak. Contoh seterusnya ialah pasca, untuk memberikan kata nama menunjukkan sesudah atau selepas. Contohnya pasca tambah merdeka menjadi pasca merdeka. Contoh yang berikutnya kita boleh tengok di sini ialah imbuhan akhiran atau yang terakhir bagi bahasa Sanskrit ialah Man, Wan, Wati dan Nita. Untuk memberikan kata nama menunjukkan pelaku perbuatan, pekerjaan atau tugas, pemilik sifat atau keupayaan. Imbuhan Nita dan Wati untuk wanita. Imbuhan Wan dan Man pula bersifat kelainan. Man untuk kata dasar yang berakhir dengan huruf I, manakala Wan untuk kata dasar yang berakhir dengan huruf O. Kita tengok contoh. Wati, seni tambah wati menjadi seniawati. Nita, biduan tambah nita menjadi biduanita. Man, seni tambah man, seniman. Seni hujungnya mempunyai huruf I tambah man, seniman. Wan, budaya dan wan. Budaya tambah wan. Maafkan saya, wan untuk kata dasar yang berakhir dengan huruf A. Wan, budaya tambah wan, budayawan. Iaitu budaya diakhiri dengan huruf A. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada bahasa Arab Parsi awalan imbuhan, iaitu satu sahaja contoh B yang bermaksud tidak digunakan dalam bentuk adjektif namun penggunaannya terhad.
Istilah ini sering digunakan dalam bidang sains dan teknologi namun terhad. Contohnya, bi tambah adab menjadi biadab. Bi tambah lazim menjadi bilazim. Bi tambah normal menjadi binormal. Binormal merupakan perkataan sains dan matematik. Bagi bahasa Arab Parsi, akhiran imbuhan yang pertama wi dan I terbatas untuk menimbulkan bentuk kata adjektif iaitu untuk memerincikan sifat dalam kata dasar. Wi digunakan apabila kata dasar diakhiri dengan vokal dan sebaliknya akhiran I iaitu berakhir dengan konsonan. Contohnya, dunia tambah wi menjadi duniawi. Bahar tambah I menjadi bahari. Manusia tambah wi menjadi manusiawi dan azal menjadi azal ditambah dengan I menjadi azali. Yang berikutnya ialah IAH atau ia membentuk kata adjektif yang membawa makna sifat dalam kata dasar. Alam tambah IAH menjadi alamiah. Lahir tambah IAH menjadi lahiriah. Seterusnya kita akan pergi kepada bahasa Yunani Latin Inggeris awalan imbuhan. Yang pertama, awalan pro. Awalan pro digunakan untuk menunjukkan tanda bersetuju, memihak dan menyebelahi sesuatu pihak. Contohnya, pra-majikan, pro-majikan, pro-pekerjaan, pro-pembangkang dan proaktif. Seterusnya, awalan anti digunakan untuk menunjukkan tanda melawan, membantah, menentang atau tidak bersetuju dengan sesuatu pihak. Contohnya, anti penjajah, anti sosial dan anti kerajaan. Contoh berikutnya ialah awalan poli dan awalan auto. Contoh awalan poli ialah polisemi, polifasa, poliklinik dan polinominal. Dan auto, autograf, automatik, automorf dan autonomi. Seterusnya kita akan pergi kepada contoh awalan iaitu awalan sub dan awalan supra. Awalan sub membawa maksud sebahagian daripada keseluruhan atau separuh. Contohnya subkategori, subgolongan dan subsistem. Awalan supra ialah memberi maksud melebihi atau mengatasi atau merentasi. Contohnya supra-segmen, supra-golongan dan supra-sistem. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada akhiran imbuhan Yunani Latin Inggeris. Yang pertama, ISME, Socialism, Nationalism dan Idealism. Dan IK, Economic, Linguistik dan Patriotik. Seterusnya ialah akhiran C, Al dan Is. Contoh C ialah revolusi, kondensasi dan nasionalisasi. Nostalisasi. Yang kedua Al, clinical, critical dan practical. Yang terakhir ialah Is iaitu practice, magis dan scientist. Baiklah, di sini saya turut sertakan dengan akhiran maafkan saya berikut merupakan slide untuk bahasa Arab Parsi bagi imbuhan akhiran imbuhan yang tertinggal iaitu IN, AT dan A. Membentuk kata bahasa Arab, penambahan menunjukkan perbezaan jantina. Contohnya, mukminin dan mukminat, ustazah dan ustaz dan hadirin dan hadirat. Jadi itu sahaja video yang telah saya buat berkenaan dengan penerangan tentang imbuhan pinjaman. Seterusnya kita akan pergi semula kepada blog. Okey, pada seterusnya saya akan menceritakan tentang media cetak dan media elektronik. Okey, media cetak merupakan alat komunikasi yang dicetak atau diterbit seperti khabar, surat khabar, majalah, poster, buku dan lain-lain. Media cetak memainkan peranan yang penting bagi menyebarkan sesuatu maklumat dengan menggunakan bahasa yang baik, indah dan mudah difahami agar maklumat yang disampaikan dapat dibaca dengan jelas. Media ini juga menjadi medium bagi menyampaikan maklumat kerana kecepatan dan kepantasannya yang mudah tersebar dalam kalangan masyarakat menurut Ahmad 2011. Walau bagaimanapun, media cetak ini mempunyai kesalahan morfologi itu sendiri. Seterusnya kita akan pergi kepada media elektronik. Media elektronik merupakan media komunikasi yang menggunakan alat-alat seperti telefon pintar, radio dan televisyen. Media ini memfokuskan kepada aspek makluman, hiburan serta menyebarkan perkara-perkara harian yang berlaku. Secara amnya, media elektronik merupakan alat-alat yang menggunakan sebarang arus elektrik. Penggunaan media elektronik yang baik akan mempengaruhi penutur itu sendiri sama ada baik atau tidak. Penutur yang kurang pengetahuan tentang aspek tata bahasa
akan mudah terjerumus kepada kesalahan bahasa, terutamanya kepada individu yang gemar menggunakan media elektronik ini sebagai sumber rujukan mereka. Seperti mana yang kita tahu, media elektronik seperti telefon menjadi tempat kita untuk membuat rujukan atau mencari bahan-bahan. Jika bahan-bahan tersebut mempunyai kesalahan tata bahasa, maka kita berkemungkinan untuk mempunyai kebarangkalian untuk menulis benda yang sama atau yang salah juga. Okay, di sini saya sertakan dengan link video YouTube tentang perbezaan iklan media cetak dan iklan media elektronik. Seterusnya kita akan pergi kepada contoh kesalahan media cetak yang telah saya kaji berdasarkan artikel-artikel yang telah saya jumpa dan iklan-iklan yang telah saya jumpa. Yang pertama ialah bahasa Sanskrit. Berdasarkan akhbar yang saya telah ambil, konkret yang pertama, konkret peratuang antara sistem popular. Di situ terdapat kesalahan morfologi iaitu kesalahan pracetak. Peratuang, maksud saya peratuang iaitu ejaannya dieja dengan jarak. Sepatutnya peratuang dieja dengan rapat. Seterusnya, buku pemikiran sastrawan negara Arinawati iaitu merupakan imbuhan akhiran. Kita dapat tahu Arinawati hendaklah dieja dengan rapat dan bukannya jarak. Contohnya, kesalahan di situ kita boleh tengok arena jarak wati. Pembetulan arena wati. Seterusnya, bahasa Arab Parsi berdasarkan poster yang telah saya ambil iaitu tahsini qiraah. Di situ terdapat kesalahan morfologi di mana qiraah diletak di koma di atas. Qiraah diakhiri dengan huruf AH. Hendaklah dieja dengan rapat. Pembetulannya qiraah. QRRAAH dieja dengan rapat menjadi qiraah. Seterusnya bahasa Yunani, Latin, Inggeris iaitu yang pertama awalan, contoh kedua juga awalan. Contoh pertama kita dapat tengok di sini RUUNT lompat parti diluluskan. Kesalahannya ialah NT lompat. NT lompat dieja dengan jarak. Sepatutnya NT hendaklah dieja dengan rapat dan pembetulannya ialah NT lompat. Yang kedua, awalan juga. Kesalahan di situ ialah tekun bantu usahawan mikroindustri halal. Kesalahan di situ ialah mikroindustri yang dieja jarak. Mikroindustri hendaklah dieja dengan rapat kerana awalannya ialah mikro. Okey, berikut merupakan contoh kesalahan media elektronik yang telah saya ambil berdasarkan jurnal-jurnal yang mempunyai kesalahan morfologi. Okey, di sini saya sertakan gambar-gambar. Jikalau kita tekan gambar ini, kita akan terus pergi kepada link jurnal yang telah saya sertakan berdasarkan kesalahan-kesalahan tata bahasa inilah. Kesalahan-kesalahan tata bahasa. Okey, di sini terdapat jurnal-jurnal yang mempunyai kesalahan tata bahasa yang kita boleh tengok. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada penerangan. Okay. Yang pertama, tata bahasa functional grammar. Di sini kita dapat tengok kesalahan ejaan tata bahasa yang dieja dengan jarak. Pembetulannya tata bahasa hendaklah dieja dengan rapat kerana tata itu merupakan imbuh awalan. Dan akhirannya di sini kita boleh tengok karyawati. Karyawati hendaklah dieja dengan rapat kerana akhirannya wati. Wati hendaklah dieja dengan rapat. Kesalahan karyawati dan pembetulan saya telah lakukan ialah merapatkan karyawati. Seterusnya bahasa Arab Parsi. Di sini saya telah ambil berdasarkan perbualan antara dua orang pelajar di media Telegram. Yang pertama, awalan iaitu awalan B. Kita tengok contoh. Cuma budak tu biadab sikit. Kesalahan di situ ialah biadab dieja dengan jarak. Dan pembetulan, biadab hendaklah dieja dengan rapat. Yang kedua, Ustazah suruh Muslim IN Palang 80 penuhkan surah baru. Okay, kesalahan di situ ialah muslimin dan muslimat. Okay, kesalahan di situ ialah Muslim IN 80. Sepatutnya beliau hendaklah beliau menggunakan ejak. Seterusnya Muslim dan muslimat hendaklah dieja dengan menggunakan perkataan yang rapat iaitu IN dan 80. Mempengaruhi atau menunjukkan jantina tersebutlah. Jantina tersebut. Muslim merujuk kepada lelaki dan muslimat merujuk kepada perempuan dan dieja dengan rapat.
Okey, seterusnya kita akan pergi kepada bahasa Yunani, Latin, Inggeris. Okey, di sini juga saya telah sertakan dengan link jurnal. Kita dapat tengok kat situ terdapat kesalahan pro kerajaan. Pro kerajaan di situ dieja dengan jarak dan pembetulan ialah pro kerajaan adalah dieja dengan rapat. Dan seterusnya akhiran saya telah ambil berdasarkan perbualan dua orang menggunakan aplikasi WhatsApp, iaitu sekolah aku ada bidang teknikal. Okey, teknikal di situ dieja dengan jarak. Pembetulannya teknikal hendaklah dieja dengan rapat kerana akhir tersebut perkataan teknikal berakhir dengan AL dan tidak memerlukan 2K dalam satu perkataan. Di sini saya telah sertakan beberapa rujukan yang telah saya ambil berdasarkan kajian-kajian yang telah saya lakukan bagi menganalisis jurnal-jurnal dan media-media yang telah saya ambil bagi mengesan kesalahan morfologi. Jadi, blogspot yang telah saya gunakan ialah aplikasi Small dan berikut merupakan imbas lalu blog yang telah saya buat. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.